Terima kasih Timbalan Tuan Yang di-Pertua Yang Budiman kerana mengizinkan saya bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2022 untuk tahun ke-22 secara berturut-turut. Saya berasa amat bersyukur sekali kerana dapat bersama dengan rakan-rakan sekalian dalam dewan yang ini untuk membahas belanjawan yang bertemakan Perak berdaya tahan, mampan dan inklusif. Sebagai buka dimah, saya bicara dengan serangkap pantun daun sirih di dalam dulang menjadi hantaran majlis beradat. Rakyat dibela, pemimpin dijulang. Kerajaan bersih, baru negara berdaulat. Tuan Di-Pertua, bajet kali ini menunjukkan defisit 50 juta. Jika ditambahkan dengan defisit tahun ini 99.4 juta ringgit, jumlah defisit dalam tempoh begitu singkat ini telah sampai hampir 150 juta. Ini jelas menunjukkan keperitan daripada era pandemik dan saya ingin mengesyorkan dan juga sebenarnya memberi pengiktirafan kepada kerajaan yang peka kepada kejatuhan hasil. Sebenarnya tahun ini hasil yang diunjurkan adalah 1.03 bilion. Tapi hasil sebenar yang diterima hanya 797 juta sahaja. Satu kekurangan 24%. Tapi nasib baik di mana kerajaan hari ini dapat mengambil langkah untuk menyemat dan menyusun semula belanjawan kita mengikut Seksyen 13B Aktah Tata Cara Kewangan tahun 1957, Aktah 61. Di mana kerajaan hari ini telah pun jimat belanja mengurus, telah jimat daripada 785 juta menjadi 703 juta. Satu penjimatan sebanyak 82 juta ataupun 10.5%. Bah kata pepatah Melayu, inilah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dulu tahun 1999, zaman Tan Sri Tajul Rusli, saya dah perjuangkan supaya kerajaan haruslah sentiasa berhemah dalam segala perbelanjaan. Kerana setiap sen yang kita belanja bukan duit kita, adalah duit si hasil titik peluh rakyat yang bayar cukai. Tuan Yang di-Pertua, hari ini kita sebenarnya Perak, negeri yang tercinta ini, saya ingin membangkitkan 11 perkara dalam tempoh yang begitu singkat. Perkara yang kedua adalah pembangunan Perak. Jelas pembangunan Perak ini telah pun terpinggir oleh kerajaan persekutuan. Daripada teks ucapan Yang Amat Berhormat Kota Tampan, kerajaan negeri telah memohon 103,389 projek. Jumlahnya bernilai 27.3 bilion di bawah perancangan Malaysia ke-12. Tetapi hak yang diluluskan mengikut Rolling Plan 1 hanya 1.4 bilion, 5%. Rolling Plan kedua 1.5 bilion, 5.43%. Macam mana kita nak bangunkan negeri kita jika hanya bergantung kepada peruntukan negeri? Bandingkan dengan buku ini, Anggaran Belanjawan Persekutuan yang saya bawa dari Parlimen, 331 bilion satu tahun. Tapi negeri Perak, kita peruntukkan 300 juta. Tak sampai 0.1% jika dibandingkan dengan belanjawan persekutuan. Oleh kerana itu, saya mengajak rakan-rakan semua seluruh seisi Dewan menyokong penuh usaha kerajaan Datuk Seri Menteri Besar berikan tekanan kepada yang amat berhormat supaya peruntukan untuk negeri Perak perlu bukan saja dipertingkatkan, dilipat gandakan. Saya nak hadiahkan satu, kita berikan contoh persekutuan tahun ini dia telah diperuntukkan 77.6 bilion untuk belanjawan pembangunan. Tapi ikut teks ucapan Menteri Besar, dia hanya bagi kita 20 juta. Iaitu 0.02%. 0.02%. Saya rasa amat segan dengan Yang Amat Berhormat oleh kerana itu, pagi yang mulia ini, saya hadiahkan serangkap pantun kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Burung pipit, burung kediri, hinggap di pokok di tepi sawah. Ismail Sabri, Perdana Menteri, kena berbudi.
Jangan jadi ibarat pokok tidak berbuah. Sebagai Perdana Menteri, haruslah laku adil kepada negeri Perak, khususnya Perak adalah negeri kedua terbesar di Semenanjung. Dan saya bagi contoh yang paling menghayat hati ini. Kekanda saya dari Kenering akan setuju. Di mana PKMP kita diberikan peruntukan. Semua Perbadanan Kemajuan Negeri telah pun diberikan peruntukan oleh Kerajaan Persekutuan. Saya bagi contoh. Johor 46.5 juta. Kedah 8.7 juta. Kelantan 8.25 juta. Pahang 7.53 juta. Melaka, negeri kecil pun 4 juta. Tapi kita, negeri Perak, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak dapat peruntukan berapa tahu? Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kosong. 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 Adakah ini adil kepada negeri Perak yang kita cinta ini? Perkara keempat saya nak berbangkitkan adalah tentang hutang, khususnya kepada syarikat GLC negeri. Perak Corp ini kini berhutang 810 juta ringgit. Saya nak tahu macam mana kerajaan nak bayar. Ini bukan salah Yang Berhormat Kota Tampan, tapi antara sebab utama adalah dulu, Yang Berhormat Kenering tahulah, berkali-kali, berpuluh-puluh kali kami di sebelah sini telah pun menegur supaya kerajaan jangan buat projek Gajah Putih. Sekarang ini akibat daripada projek Gajah Putih, MAPS lah, Movie Animation Parks, hutang kita sekarang ini 810 juta. Macam mana kita nak bayar? Nanti Espino marah pula, semua wang rizab negeri habis hanya untuk langsaikan hutang satu syarikat saja. Ini kita perlu ambil iktibar. Jangan lagi mengulangi kesilapan. Dan di sini juga perkara kelima saya nak bangkitkan adalah tentang beberapa peruntukan yang baik tetapi perlu ditambahkan. Pertama adalah tentang Kad Perak Prihatin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kerana memperuntukkan 22.5 juta ringgit meneruskan dasar Pakatan Harapan yang baik dan prihatin kepada 20,000 keluarga miskin ataupun asnaf miskin. Tapi janganlah kita nak potong bajet, saya tahu hasil kurang. Janganlah kita potong bajet asnaf miskin. Dalam kad prihatin ini dulu kita peruntukkan 300 untuk medical benefit ataupun khidmat perubatan. Tapi tahun depan potong setengah jadi RM150. Janganlah. Kita nak jimat di tempat yang lain. Jangan kita sentuh duit orang miskin. Yang kedua tentang program teduhan kasih anak-anak Perak. Ini merupakan satu inisiatif yang cukup prihatin. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Menteri Besar. Tetapi kita tahu sebenarnya pandemik ini hampir 5,000 orang kanak-kanak menjadi anak yatim piatu akibat kehilangan ibu bapa kerana COVID-19. Keluarga anak yatim ni memang perlu kita berikan perhatian dan keprihatinan. RM1 juta diperuntukkan untuk program teduhan kasih anak-anak Perak ini tak cukup. 250 orang anak, setiap orang kita nak jaga dia dari umur 8 tahun sehingga 21 tahun. Satu anak-anak RM4,000 memang tak cukup. Tambahlah sekali ganda supaya dia lebih munasabah kerana mereka dah hilang ibu bapa kita. Kita jadi pemimpin, kita perlulah membela mereka yang perlu dibela. Khususnya anak-anak yatim piatu. Nanti Datuk Seri Menteri Besar dapat banyak pahala kerana buat kerja yang baik. Tuan Dipertua, sebenarnya Perak ini kita negeri besar. Tapi mengikut laporan Khazanah Institute Report ni, perlu kita tekankan dua aspek. Negeri Perak pernah disenaraikan sebagai negeri kedua paling miskin. Dari segi pendapatan rakyat kita memang nak dapat gaji RM10,000 satu bulan dekat Perak payah sungguh. Tapi dua aspek. Satu, modal insan. Kedua, pelaburan. Kita di Perak ni ada banyak institusi pengajian tinggi. UiTM, UTP, UTA, banyak. Tapi kerajaan pernahkah kaji sebenarnya berapa mahasiswa ataupun graduan universiti yang lulus pengajian di negeri Perak tapi kekal bekerja, berlabur di negeri Perak? Saya rasa kurang daripada 5%. Ini merupakan satu masalah yang perlu ditangani. Kita menarik mereka menimba ilmu di negeri kita, tapi akhirnya lepas habis kajian, semua sama ada Singapura, Penang, Kuala Lumpur. Tapi negeri Perak tak ada. Ini saya rasa perlu diberikan tekanan dan saya di sini mengesyorkan tahun depan kita memperuntukkan 3 juta kepada Institut Darul Rizwan.
This supposed to be our think tank, the state government think tank. Saya syorkan kepada Menteri Besar, setiap tahun IDR ini perlu kemukakan laporan kepada Dewan Yang Mulia ini, kemukakan cadangan mereka, strategi mereka untuk dibahas dan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Jika tidak, apa gunanya kita belanja 3 juta setahun untuk mengupah pakar-pakar academicians? Ini perlu. IDR 3 juta ini perlu kita pertingkatkan supaya laporan dia dikemukakan. Kita ambil strategi yang baik. Kedua, pelaburan. Tahu saya ucap syabaslah kepada Datuk Seri Menteri Besar tahun ini, sekarang setakat ini mengikut laporan menarik pelaburan 5.2 bilion ringgit. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh bersikap sebagai jago kampung. Kita hendaklah lihat apa yang sebenarnya berlaku di sekeliling, khususnya rantau ASEAN. Mengikut UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, sebenarnya Malaysia kini kita betul-betul ketinggalan daripada segi pelaburan. Kita dah gagal. Dulu Tan Sri Rafiza Aziz menjadi Menteri MITI. Kita hanya kalah kepada Singapura. Tapi tahun ini, saya dapat laporan daripada United Nations Conference of Trade and Development. ASEAN mendapat pelaburan FDI $137 bilion. Tapi yang datang ke tanah air kita 2.5% saja. 2.55% saja yang masuk ke tanah air kita. Apa sudah cari? Kita kalah pada Singapura. Slim. Slim, saya maaf lah. Kecuali ada injury time, macam kekanda saya kering boleh dapat 10 minit tambahan, saya akan bagi celah. Nak tambah pembangunan modal insan saja, sikit. Ya, sedikit boleh. Terima kasih pada Ulung. Saya ingin bertanya pada Ulung, setuju tak kalau kita cadangkan untuk adakan sinergi bersama IDR bersama dengan IPTA yang ada dalam negeri Perak, contoh UPSI, USAS, UiTM, UTA. Sebab saya melihat dengan kepintaran dan kebintaran yang ada kepada pakar-pakar dalam universiti ini, kerana dia boleh membantu untuk membangunkan pembangunan secara mampan dalam negeri Perak. Dan yang kedua, setuju juga kalau kita boleh, maknanya di kerajaan negeri membantu juga IPTA ini dan juga IPTS supaya mereka juga mendapat grant daripada kerajaan negeri untuk spesifik perkara yang dalam konteks pembangunan modal insan dan juga dari segi ekonomi pelaburan alam sekitar dan sebagainya. Sebagai contoh macam UPSI. UPSI dia ada kemampuan dari segi pembangunan modal insan ini daripada pendidikan awal kanak-kanak. Dan permata itu asalnya datang daripada UPSI sehingga diangkat ke peringkat pusat dan sekarang berada di UKM. Apa salahnya kalau perkara itu dibuat di Perak contohnya untuk itu dan akhirnya memberi kemampuan sebenarnya yang Along sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Slim yang prihatin. Memang sinergi ini perlu kita rancangkan supaya tidak bazir sumber-sumber yang telah diperuntukkan. Seterusnya saya ingin bangkitkan perkara ke-6. Apabila kerajaan telah merunggut kekurangan hasil, saya rasa perlu kita jimat khususnya kurangkan pembaziran. Saya bagi contoh, kurangkan buatlah majlis. Dulu saya pun pernah jadi exco. Majlis Kerayan Kenduri ini memang kadang-kadang membazir duit. Pemberian cendera hati, saya rasa macam Datuk Seri Menteri Besar, rumah nak letak mana ni? Ini semua pasu-pasu ke ataupun cendera mata. Ketiga, khususnya saya tahu kerajaan, saya pun duduk dalam kerajaan. Satu program kita buat satu uniform. Saya bagi contoh lah, baru-baru ini setiap ahli parlimen terima satu beg 10 kilo. Baju, t-shirt, topi, mask, macam-macam lah untuk program keluarga Malaysia. Satu program, satu uniform. 10 majlis, 10 uniform. Macam mana kita nak kata mesra alam. Saya cadangkan supaya jika kerajaan negeri ada uniform satu cukuplah. Jika nak ganti, 2 lah. Tapi yang tak payah setiap program, satu uniform. Kita rasa ini memang satu pembaziran. Duit ini kita jimat, tolong bagi orang miskin. Kepada Baitul-Mal ke pun lebih baik. Kerana Pertua, selain daripada itu saya rasa pembazirannya kena bermula daripada pimpinan melalui teladan. Khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pagi ini baru dapat terima berita
Perdana Menteri ada kabinet yang paling besar di dunia. Sekarang dia upah penasihat. 1 bulan 132,000 gaji penasihat-penasihat Perdana Menteri. 2 tahun kena bayar 3,2 juta. Apa nasihat dia bagi? Dulu yang Muhammad Cendrian pernah jadi penasihat Perdana Menteri. Apa nasihat dia bagi? Akhirnya Perdana Menteri sendiri pun kaput juga. Tuan Dipertua, selain daripada itu, saya tekankan, jangan ada lagi projek-projek Gajah Putih. Saya bagi contoh. Dulu saya bantah kompleks sejarah Pasir Salat. Oh, saya dituduh macam-macam. 65 juta kerajaan negeri. Sekarang macam mana? Habislah. Pergi tengok sendiri. Kompleks Sungai Manik, pergi tengok sendiri. Kompleks sejarah Pasir Salat, apa sudah jadi? Usang. Satu lagi contoh. Rumah makan angin di Bukit Larut. 3 juta belanja. Tapi tak guna. Oleh kerana itu, saya usulkan kerajaan negeri wujudkan satu task force. Kaji balik semua aset-aset kerajaan. Mana yang bila tidak digunakan secara optimal, sama ada dipajakkan, disewakan ataupun jangan jual, disewakan, di lease supaya kita dapat tingkatkan hasil. Saya bagi contoh, Casuarina Inn dekat tepi Taman Tasik, Taiping. Begitu indah sekali. Mengapa tidak kita buat open tender, sewa supaya dia dibangunkan, tidak menjadi usang bagi sarang nyamuk. Ini satu pembaziran yang boleh dilakukan, low hanging fruit. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, saya nak cadangkan beberapa langkah untuk tingkatkan pendapatan kerajaan. Saya berasa menghargai usaha Dato' Seri Menteri Besar telah pun menggariskan 7 langkah untuk meningkatkan pendapatan negeri. Jangan kita hanya pandai untuk membelanja, tetapi tak tahu macam mana nak cari pendapatan. So how to be sustainable? Pertama, saya cadangkan supaya kita buat pelupusan tanah secara open tender. Bagi tahun saya dapat angka sebenarnya dalam tempoh 3 tahun ini, kerajaan negeri telah meluluskan 18 hektar tanah milik kerajaan negeri. Sama ada kepada perindustrian, individu ataupun syarikat. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri Besar, berapa ekar ni dibuat secara tender terbuka? Ini adalah tanah komersial, bukan tanah perumahan, tanah komersial. Ia wajib dibuat secara tender terbuka. Singapura dah amalkan amalan ini sejak tahun 1980-an. Kita dah 30 tahun ketinggalan. Jika kita buat open tender, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri Besar juga. Saya tahulah ini bukan salah Dato' Seri Menteri Besar. Dulu berapa sebenarnya tanah dikeluarkan tanpa kelulusan MMK, tapi diberi menerusi kuasa-kuasa khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Ini berlaku di zaman Cendrian. Cendrian perlu kemukakan berapakah keping tanah dia luluskan menggunakan kuasa Menteri Besar tanpa kelulusan MMK. Ini satu kesalahan, ini satu penyelewengan, ini salah satu salah guna kuasa. Cadangan kedua adalah peningkatan pentadbiran urusan tanah. Saya nak cadangkan sebenarnya, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Menteri Besar pun tahu, sekarang ini di PTG, kerana pandemik ke dengan guna tenaga yang tak cukup ke, lebih kurang longgokan kesnya, lebih kurang 6,000. Kebanyakannya kes MB consent. MB consent ni satu perkara yang dah usang lah. Saya cadangkan, katakan ini kebenaran Menteri Besar untuk pindah milik. If a Malay transfer to a Malay, bagilah automatic approval. Non-Malay transfer to non-Malay. Automatic approval. 14 hari, pohon terus lulus, kemudian bayar. Hasil boleh tingkat, kurangkan birokrasi, tak ada lagi karenah rasuah. Sekarang ini, dia ejen-ejen, dia pakai MB consent. Saya bagi contoh, onsen suite dekat Sunway. Orang Singapura nak melabur, nak beli. Hantar masuk MB consent, 1 tahun dah dapat. Akhirnya pelabur pun lali dah. Kita kata nak tarik pelabur. Pelabur sudah datang, akhirnya oleh kerana karenah birokrasi, mereka pula yang telah pun meninggalkan. Saya rasa MB consent ini kita perlu kaji semula supaya dia lebih mampan dan juga berdaya maju. Ketiga, kita haruslah tubuhkan task force untuk hapuskan tunggakan dan titrisan. Ketunggakan hasil tanah sampai saat ini masih melebihi 100 juta ringgit. Cukai tanah tak bayar. Ini masalah bukan hari ini. Ini sejak zaman Tan Sri Ramli Ngah Talib sudah ada. Ini perlu kita tingkatkan supaya pastikan tak ada tunggakan, kita boleh kurangkan defisit. Keempat adalah, saya nak memuji beberapa inisiatif baru kerajaan negeri, khususnya PBT. Majlis Perbandaran Manjung telah mengeluarkan lisens elektronik secara tanpa kertas. Saya rasa PBT ini boleh kongsi maklumat, boleh kongsi sumber. Okay, it's only the
15 PBT ni. How long dah masuk masa tambahan ya? Minta Okey. sebab. 15 PBT ni kita boleh kongsi dengan usaha ini. Manjung jika boleh buat, mengapa Ipoh tak boleh buat? We can have all this as a synergy. Yang kedua, Majlis Bandaraya Ipoh telah buat Facebook Live, proses tender supaya orang semua tengok, tak ada rasuah, telus. Saya rasa ini contoh yang baik. Ini perlu diperluaskan kepada semua agensi-agensi kerajaan. Ini saya berdoa lah Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri boleh ambil perhatian supaya setiap tender terbuka ni dibuatlah secara live, kita boleh mengurangkan kerenah penyelewengan. Perkara kelima tentang hak milik kekal. Sebenarnya freehold title is nothing new. Negeri Sembilan dah buatlah. Okey, kita kemukakan kepada siapa-siapa rumah saja untuk bermastautin rumah mereka di kampung tersusun, kampung baru. Boleh pohon kepada kerajaan boleh dapat hasil, rakyat dapat hak milik tanah, ekonomi dapat maju, semua orang win, tak ada loser, it is all winners. Saya mohon supaya dipertimbangkan. Sekiranya kita tidak mempolitikkan isu ini, tak jadi masalah. Okey, yang perkara ke-8 adalah jaminan keselamatan makanan. Datuk Seri Menteri Besar sebenarnya ikut the World Security Food Index. Kedudukan tanah air kita ni kira jatuh daripada tanggal 28 menjadi 44. Tahun ini dijangka mengapa barang naik? Kerana import. Nilai ringgit jatuh. Kita bergantung kepada import tahun ini saja dijangka 60 bilion. Makanan terpaksa ini. Baja saja. Baja kimia kita 15 hingga 18 bilion ringgit. Tanah air kita, tanah luas, tanah subur, tapi mengapa tak dapat hasilkan baja kimia sendiri? Semua import 18 bilion setahun. Ini saya rasa Perak, we have our Blue Ocean Strategy. Jelapang padi haruslah wujudkan hub makanan dan juga mempertingkatkan hasil tanaman yang bernilai tinggi seperti lock melon, durian, duri hitam, durian musang king, ikan garupa, giant garupa. Ini semua adalah potensi yang boleh kita buat. Kita ada bekas lombong. Sekarang ini usang. Pajaklah kepada pengusaha, biarlah mereka melabur, kemudian kita ambil kutip hasil dari mereka. Dulu pasir pun macam ini. Sekarang MB Inc. 1 tahun boleh sumbang lebih kurang 50 juta ringgit. Inilah kita pandai bijak menggunakan, we must have business sense. Dan kemudian kerajaan ini patut jadi facilitator. We are here to facilitate, not to frustrate. Saya dengan izin. Kerana di Petua, selain daripada itu, saya perlu bangkitkan jalan-jalan rosak. Maris dijangka tahun depan dapat 570 juta ringgit. Tapi lubang jalan mana-mana pun ada. Minggu ini saja saya nak beritahu kepada yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Pasukan khidmat Parlimen DAP Taiping saja. Minggu ini akan habis tanpa 1,000 lubang jalan di kawasan Parlimen Taiping. 1,000 lubang jalan. Pergi Taiping jika tengok jalan sudah tampak, itu bukan kerja Puncak Mas. Itu kerja DAP. Delivered as promised. Mengapa kita buat kerja? Orang cakap kerja ini tanggungjawab kerajaan. Tapi tiap-tiap hari ada orang jatuh akibat daripada lubang jalan. Itu saya rasa kita perlu pertingkatkan, pastikan. Kerana bukan tak ada duit. JKR sebenarnya, saya dah tanya kepada Menteri Kanan. Tahun ini dia dapat 2.77 bilion. Kempen jalan, kempen jaga jalan kita. Maris ada 570 juta ringgit. Kita kena pastikan supaya ada set up a task force pergi meronda 24 jam. Mana ada lubang jalan, terus buat. Tak payah gazette lagi lah, inilah itu. Ini extraordinary time require extraordinary measures. Tuan Yang Pertua, selain daripada itu, saya ingin bangkitkan perkara tempatan banjir. Teluk Intan ni tiap-tiap tahun banjir lah. Sudah 50 tahun. Okay? Kerajaan Persekutuan dah luluskan 80 juta untuk buat fasa 2 tempatan banjir. Saya pohon supaya JPS negeri pertingkatkan usaha, use your rocket speed, percepatkan pembinaan. Supaya ni Hilir Perak janganlah tiap-tiap kali waktu air pasang, saya tak boleh tidur. Mesti terima panggilan telefon. Saya rasa ini perlu kita tegaskan, boleh dieratkan. Tuan Yang Pertua, salah satu aspek penting yang saya ingin bangkitkan di sini adalah konsep keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia mempunyai 4 teras yang penting. Saya rasa ramai pun tak tahu ni apa 4 teras.
Sebenarnya 4 trust ini berpaksikan kepada 4 perkataan. K-A-M-I. Kami. Apa itu kami? K untuk karib. A untuk accessibility. M, majmuk. I, inclusivity. Saya berasa semua dasar yang dibuat oleh kerajaan negeri haruslah berpaksi kepada Trust Keluarga Malaysia, iaitu KAMI, karib, accessibility, majmuk dan inclusivity. Berdasarkan kepada konsep Tolong, keluarga Malaysia, minta 3 minit saja. Saya 2 akan minit berulang. saja lagi. 2 minit. Kan dia betul. Saya rasa dalam aspek integrasi pengukuhan masyarakat, peruntukan telah pun dipotong dari 10 juta menjadi 5 juta. Saya sokong supaya jika tak ada duit, ini duit tak boleh kita jimat. Kerana dia menjaga masyarakat agama Sikh, agama Hindu, agama Kristian, agama Katolik, agama Taoism, agama Buddha. 5 juta macam mana cukup ni? Saya rasa jika tak ada, kita buat pembentangan supplemental budget supaya menjaga keharmonian dan juga keakraban masyarakat majmuk negeri kita. Yang ke-10 adalah peruntukan pendidikan untuk sekolah kebangsaan, SJKC, SJKT, sekolah mubalik, SMJK, SUA, ada 450,000 pelajar. Kerajaan peruntukkan 4.5 juta. Satu pelajar RM10. Mana cukup? Saya nak kongsikan pepatah masyarakat Tionghoa ni dalam bahasa Mandarin. 再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。Betapa miskin pun kita tak boleh miskinkan pendidikan. Betapa susah pun kita tak boleh susahkan kanak-kanak. Ke dalam pantun ni, tumbuh melahta si pokok tebu. Pergi pasar memberi daging. Banyak harta jika tiada ilmu bagai rumah tidak berdinding. Ini menunjukkan pendidikan merupakan teras pembangunan negara. Kita nak jimatlah aspek lain, kurangkan pembaziran. Tapi pendidikan menjaga keharmonian masyarakat. Saya pohon jasa baik, budi kepada Datuk Seri Menteri Besar, kembalikanlah ataupun restore back at least. Tuan Dipertua, sebelum saya mengakhiri ucapan, beberapa perkara ialah pertama, larangan menjual minuman keras di masyarakat selama. Ini bukan kerja Exco Kesihatan. Sebenarnya kita tahu cara yang baik dan tepat adalah kita mendidik. Umat Islam ini tidak dia menjauhi minuman keras. Tapi dengan izin, Bismillahirrahmanirrahim. Dia maksud mengikut kitab suci Al-Quran, Allah is the most merciful. Allah is the most compassionate, the most loving. Islam prohibit coercion. Islam melarang paksaan. Saya rasa semua orang setuju. Islam melarang paksaan. Kita ni patut mendidik supaya Tolong minta. Hampir menggulung. Tetapi bukannya kita menyekat atau memaksa. Betul tak tahu, mengikut masyarakat Tionghoa, dia ada lunar kalender. Setiap hari pertama dan 15, dia ada sembahyang nenek moyang dia. Dia kena beri sejenis minuman keras. Di daerah Selama ada 19% masyarakat India dan China. Orang nak sembahyang nenek moyang pun sekarang ini Exco Kesihatan. Apa kerja dia? Dia keluarkan arahan. Ini bukan dia, ini Exco PBT. Saya minta Yang Berhormat Menteri Besar kaji semula. Zaman Tan Sri Lamli Ngah Talib, zaman Tan Sri Tajur Rosli, zaman Datuk Sri Zamri Abdul Kadir, semua tak kacau. Mengapa sekarang nak kacau? Ini dah bukan perkara hari pertama, dah 50 tahun sejak merdeka. Yang kedua ni tentang pasar daging kinzi. Saya telah diminta oleh rakyat-rakyat di Pekan Great ni. Saya bawa sebenarnya ada Yang terakhir, tolong. Terakhir. Mesyuarat dalam mesyuarat penuh Majlis Daerah Great telah pun menetapkan supaya kerajaan telah berikan 50,000 untuk meningkatkan prasarana pasar daging kinzi di Pekan Great. Dia ni pun dah masuk generasi kedua. 50 tahun jual daging dekat sana pun tak ada isu. Sebab tiba-tiba sekarang lepas beli 50,000 sudah buat cantik, sekarang paksa mereka pindah. Apa ni sudah jadi sekarang ni? Kita keluarga Malaysia, saya telah tegaskan. Okay? Seperti yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Keberbagaian adalah kekuatan kita. Unity in diversity is the way forward. Keberbagaian kita, oleh kerana itu slogan tourism Malaysia, Malaysia truly Asia. Ini sangat penting supaya keberbagaian ini
Allah cipta kita pun ada Cina, Melayu, India, Punjabi dan lain-lain. Mengapa tak satu bangsa? Kerana keberbagaian ini adalah seraras. How long? Dengan, saya tahu masa sudah sampai, saya hormati sudah sampai, Timbalan sudah. Di-Pertua. Oleh Sudah kerana lama itu, sampai. saya harap segala pendapat, pujian, teguran ini diambil dengan serius kerana demi kesejahteraan rakyat kita. Dan saya ucapkan terima kasih kerana kematangan berpolitik yang kini semakin subuh di zaman ini. Saya harap apa yang kita baik katakan di sini diterima dengan niat suci dan hati yang baik. Sekian, terima kasih.